Untuk apa ubah jajaran ECRL? Bekas Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook tampil menjelaskan mengapa Kerajaan Pakatan Harapan mengubah jajaran landasan kereta api Pantai Timur atau ECRL. Beliau menggariskan 5 faktor utama iaitu: pertama, setelah dirunding semula dan diubah jajarannya, kos projek diturunkan sehingga 44 bilion ringgit. Penjimatan sebanyak 21.5 bilion ringgit daripada 65.5 bilion ringgit. Kata Anthony, penjimatan ini boleh dimanfaatkan untuk projek-projek infrastruktur pengangkutan yang lain. Kedua, kos jajaran dapat dikurangkan kerana ia mengelakkan daripada membina satu terowong sepanjang 18 km di Banjaran Titiwangsa merentasi Genting Highlands ke Gombak. Ketiga, jajaran baharu yang dirancang Kerajaan Pakatan Harapan ini bukan sahaja dapat mengurangkan kos, malah ia dapat menyelamatkan Klanggit Quartz Ridge yang bakal dimusnahkan sekiranya terowong tersebut dibina. Kawasan tersebut merupakan khazanah semula jadi negara yang bakal diiktiraf oleh UNESCO. Keempat, jajaran baharu akan melalui 5 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor dan boleh memberikan tempias pembangunan kepada daerah-daerah yang kurang membangun. Kelima, jajaran baru akan berhenti di Pelabuhan Westport dan melalui kawasan Pulau Carey. Kata Anthony, Lembaga Pelabuhan Kelang sedang melaksanakan kajian kebolehsanaan terhadap potensi pembangunan megaport di Pulau Carey untuk masa hadapan. Dengan adanya laluan kereta api di sana, ia bakal menyumbang kepada pembangunan strategik di kawasan tersebut. Saya menyeru lebih banyak pihak untuk menyatakan pendirian mereka supaya jajaran baharu ini dapat diteruskan, ujar bekas Menteri Pengangkutan itu. Sebelum itu, projek ECRL dikatakan bernilai 81 bilion ringgit diluluskan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada Oktober 2016. Pada 19 Mac 2019 lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, sekiranya projek ECRL dilaksanakan, negara akan terikat dengan jumlah hutang dengan faedah yang akan meningkat kepada 130 bilion ringgit. Tun Dr. Mahathir berkata perjanjian kontrak projek yang dilakukan itu tidak mengambil kira kepentingan negara, sebaliknya segala-galanya menguntungkan pihak lain. Tidak ada yang menguntungkan kita. Umpamanya jika kami tamatkan perjanjian ini, kita terpaksa bayar pampasan berbilion-bilion. Ini menjadi masalah apabila kita menghentikan projek itu, ujarnya. Namun rakyat tersentak apabila Menteri Pengangkutan Kerajaan Perikatan Nasional, Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, cadangan untuk mengembalikan semula jajaran asal sedang diusahakan. Beliau berkata ia dicadangkan oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdiwan Ismail. Cadangan tersebut turut menerima bantahan daripada Ahli Parlimen UMNO Jelebu Jalaluddin Alias kerana disifatkan tidak berpihak untuk mempertahankan kepentingan rakyat. Sementara itu, Esko Negeri Sembilan, Teo Kok Siong berkata, cadangan agar projek ECRL dilaksanakan mengikut jajaran asal disokong kuat oleh Wee Ka Siong pada mesyuarat membincangkan perkara itu baru-baru ini. Kok Siong menuduh Ka Siong tidak mengambil kira kepentingan Negeri Sembilan ketika menyokong cadangan untuk mempertimbangkan semula penjajaran asal projek itu. Kalau bukan untuk kepentingan rakyat, penjajaran semula ini untuk kepentingan siapa? Kita semua maklum bahawa pelabuhan utama di negara kita kini, termasuk Kuantan dan Klang, sedang dikuasai oleh ahli politik MCA. Justru jika jajaran kembali seperti asal, wang siapakah yang akan digunakan untuk membayar segala hutang-hutang ECRL itu nanti?